Yang tadi saya beritahu, masalah banyak masjid sekarang ni, ramai orang berebut nak beramal pada tarikh spesifik. Contohnya, sumbangan untuk jamuan iftar Ramadan. Di mana-mana masjid akan menghadapi dilema. Jemaah kata-kata semua nak pilih tarikh 27 Ramadan. Sebab pada anggapan mereka, ini adalah tarikh Lailatul Qadar misalnya. Jadi menyebabkan pihak masjid jadi pening. Siapa nak sponsor? 1, 2, 3, 4 sampai 26 tak ada. 27 penuh. Sampai morih pun sampai 2, 3 jenis makanan ada. Kemudian nanti 28 sendu balik. Jadi ni kita nak kena sama-sama ambil berat, ambil perhatian. Pertama sekali, memberi sumbangan makan kepada Ramadan, itu memang salah satu daripada cara tuan-tuan dapat pahala yang paling mudah sekali. Ramadan ni tuan-tuan, ini pecah rahsia. Nabi sebut, man fatara sa'iman kana lahu misli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imu syai'ah. Hadis Tirmizi. Siapa yang belanja orang puasa berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Al-Ihsan Kinara, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Seterusnya kita kembali bertatap muka setelah kali terakhir saya berada di sini 12 bulan 18 hari yang lepas. Yang saya yakin tuan-tuan tak ingat saya ceramah apa ketika itu. Malam ni insya-Allah saya diberi satu tajuk, saya kira menariklah tajuk ini, iaitu booking pahala dan delete dosa. Ini menarik tajuk ini tuan-tuan. Sebab kita nak tengok pada malam ini, boleh ke kita delete dosa-dosa kita sepanjang Ramadan? Dan bolehkah kita nak booking pula pahala semasa Ramadan? Maka kalau dua persoalan ini ditanyakan, jawapannya ya boleh. Kerana Ramadan ini adalah bulan untuk melebur, melabur, membaur. Ramadan ini bulan untuk melebur. Meleburkan segala dosa-dosanya sesuai dengan namanya romat itu, kepanasan. Hangus, panas. Artinya kita meleburkan segala dosa-dosa kita sepanjang Ramadan menerusi 3 batang sungai yang ada sepanjang Ramadan. Pertama, sungai Taubatun Nasuha. Taubat Nasuha. Sungai yang kedua, sungai kebaikan yang beraneka jenis. Banyak ibadat buat malam siang. Itu pun menghapuskan dosa. Dan yang ketiga, sungai musibah dan ujian. Sepanjang Ramadan ini, kalau diuji ada musibah, sakit dan sebagainya, itu semua meleburkan segala dosa. Sebab itulah Ramadan ini, kalau dieja ikut jawi, boleh kita konsonankan kepada Ra, Mim, Tad, Alif dan Nun. Ra itu rahmat, Mim itu maghfirah, Tad itu tamin atau jaminan dari Allah, Alif itu maknanya aminah atau diamankan, dan Nun itu adalah nikmat. Sebab itu disebutkan awalnya adalah rahmah,
pertengahannya adalah keampunan. Maka boleh dapat keampunan sepanjang Ramadan. Itu confirm. No doubt about it. Soalan yang kedua, boleh atau tidak nak booking pahala sepanjang Ramadan. Ini pun sangat boleh. Dan kita ini sepanjang Ramadan memang disuruh untuk mencari-cari pahala sebanyak mungkin. Mengira-ngira berapa pahala kita dapat. Itu memang disuruh. Terkenal satu hadis, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa-siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan dua syarat. Pertama dengan iman, keimanan. Artinya dia puasa kerana percaya. Atas dasar kepercayaan, trust. Bukan sekadar orang Malaysia semua puasa, aku puasa lah. Tidak. Dia puasa kerana percaya. Ini arahan Allah, ini ada ganjaran dan sebagainya. Imanan. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisab ini daripada bahasa, kalau bahasa kita hisab lah. Hisab ni hisab. Dulu matematik dia panggil ilmu hisab. Mengira-ngira. Bukan hisab rokok tu lain. Hisab. Kita mengisap pahala kita. Dalam bahasa Arab kata Ibn Jauzi, yang dimasukkan ihtisaban ini adalah wa muhtasiban jazila ajrih. Kita mengharapkan pahala yang melimpah ruah. Boleh dalam bulan Ramadan ini. Kata Ibn Hajar, ihtisaban ni maknanya talabus sawabi min Allah. Kita mencari-cari kiraan pahala dengan Allah. Maka kata Nabi, siapa yang ada dua perkara ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Jadi kalau orang tanya boleh tak nak booking pahala? Sangat boleh. Apa sebab boleh? Kerana sudah menjadi naluri manusia, memang suka kepada ganjaran dan juga bonus. Dia dapat apa kalau dia melakukan sesuatu. Dan Allah sangat tahu benda ini. Allah ciptakan kita, dia tahu perangai kita, nakkan kepada imbalan, balasan. Kalau kita orang kerja-kerjaan, kita nak tahu bonus misalnya. Sebab itu katalah Kerajaan Negeri Selangor, Menteri Besar dia bentanglah bajet dalam Dewan Undangan Negeri. 1.5 jam, 2 jam berucap. Orang tak nak dengar pun fiskal, tak fiskal, orang tak peduli. Orang tahu ada bonus ke tak. Berapa dapat? 1.5 bulan, 2 bulan? Sebab manusia memang begitu. Dia nak tahu apa aku dapat. Sebab itu dalam ibadat pun, manusia ni naluri je dia nakkan kepada ganjaran. Apa aku dapat? Dan dalam kita ibadah ni, kita nak kepada pahala. Ada orang yang agak sensitif ke apa. Orang kata, apa entah ni kempen orang ibadat pahala. Ikhlas sudahlah. Ini kita akan betulkan. Bukan kata dia tak betul, kurang tepat. Sebab dalam beribadah, kita ada keadaannya disuruh mengira pahala. Sebagai merangsang dan memancing gairah beribadah. Pahala ni, ialah sebab pahala ni bukan bahasa Arab. Pahala ni bahasa Sanskrit. Pala. Pala ni maknanya buah. Itu ada istilah Arya Pala, Maha Pala. Dalam bahasa Arab, kita tak jumpa perkataan pahala. Dalam bahasa Arab, dia panggil ajrun. Ajrun ni plural, singular. Kalau jamaknya ataupun pluralnya, ujur. Apa makna ajrun? Upah. Pahala tu upah. Dalam satu lagi bahasa Arab, disebut sawab. Sawab ini singular. Kalau pluralnya, aswab. Apa makna sawab? Balasan. Ganjaran. Artinya pahala ni, semuanya tentang upah, ganjaran, apa kita dapat. Maka soalan besar malam ni, salah ke mengejar fadilat bulan Ramadan? Salah ke mengejar pahala di bulan Ramadan? Ataupun secara umum lagi kita melihat, kita ni ibadat memang tak boleh kira pahala ke mana Ustaz? Sebab ada orang kabur kena ikhlas, jangan kira Allah Ta'ala. Malam ni kita detailkan. Adakah salah kita mengejar fadilat dan pahala? Benda salah tak salah, kita kena tengok contoh terbaik. Siapakah contoh-contoh terbaik yang kita nak tengok, nak jadikan panduan? Antara contoh-contoh terhebat adalah para sahabat Nabi. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah. Siapa-siapa nak mencari ikon teladan dalam hidup, teladanilah sahabat-sahabat Nabi. Sebab dia orang yang paling menengok dengan mata kepala sendiri macam mana cara Nabi beribadah.
Kata ulama sahabat ni kita teladani apa sebab? Kerana mereka adalah abarru hadhi ummati quluban. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang paling mulia hati, paling baik hati. Mereka juga a'maquha ilman. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang paling mendalam ilmu agamanya. Wa aqalluha takallufan. Orang yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan. Dia tak berlebih-lebihan sangat. Wa aqwamuha hadiyan. Orang yang paling lurus bimbingannya. Sebab yang membimbingnya bukan calon-calon tok guru. Nabi SAW. Wa ahsanuha halan. Dan para sahabat Nabi ni paling baiklah keadaan mereka itu. Kalau kita melihat kepada sejarah, para sahabat pun teruja dengan fadilah. Itu dalam keadaan mereka kuat ibadah, mereka pun ada yang mencari-cari ganjaran pahala. Dan merasa rugi kalau tak dapat pahala. Ada satu riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada satu orang datang jumpa dia. Wahai Ibnu Umar, kami dengar Abu Hurairah bawa satu hadis. Saya tak pasti Tuan Ibnu Umar pernah dengar hadis ini. Kata Abu Hurairah, Nabi menyebut, man tabi'a janazatan falahu qiratun minal ajri. Kata Abu Hurairah, dia dengar Nabi sebut, siapa-siapa yang mengurus atau menghantarkan jenazah, akan diberikan pahalanya sebesar qirat. Qirat ni Jabal Uhud. Iring jenazah dapat pahala besar Jabal Uhud. Jadi dia minta komen Ibnu Umar, apa pandangan tuan? Kata Ibnu Umar, aku rasa macam dia exaggerate sikit. Takkanlah iring jenazah dapat pahala besar gunung, tak menasabah. Baiklah pergi haji ke yang berat-berat. Ya. Iring je, pikul je pun. Takkanlah dapat pahala besar gunung Uhud. Rasa ni ada tambahan lah sikit. Macam Ajinomoto juga lah. Bagi dia sedap lagi. Dia rasa tak syok. Tapi kata Ibn Umar, tak apa. Biar saya cross check dengan Aisyah dulu. Ummul Mukminin. Saya verify dulu dengan dia. Betul tak hadis ni dia ada pernah dengar. Dia pun pergi verify dengan Sayyidatina Aisyah. Kata Aisyah, ya betul. Saya pun mendengar juga benda yang sama. Nabi sebut siapa urus jenazah, iring jenazah, dapat pahalanya sebesar gunung Uhud. Qirat. Maka ketika dapat pengesahan ini, apa kata Ibnu Umar? Laqad faratna fi qararita katsirah. Katanya, kita selama ni rugi kerana menyia-nyiakan kirat-kirat pahala yang sangat banyak. Ini hadis Muslim. Kata rugi, kalau kawan tahu, kau buat dah pada dulu. Seolah begitulah kalau bahasa kampung. Kalau saya tahu dulu-dulu dah saya buat. Sebab itu, Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika memberi komentar tentang riwayat ini, wa fihi dalalatun ala fadilat Ibnu Umar. Maka riwayat ini menunjukkan kelebihan Ibnu Umar, iaitu wa ta'sifahu ala ma fatahu min al-amal salih. Bagaimana dia sangat merasa rugi apabila tertinggal melakukan satu amal soleh. Kerana ganjarannya itu luar biasa. Ini para salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi. Dalam kitab I'anatul Talibin ada satu kisah tentang kisah Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri rahimahullah. Dia ni bukan calang-calang ulama, bukan kaleng-kaleng. Anak muridnya ramai jadi ulama besar. Antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud. Itu semua anak murid dia. Adalah satu cerita yang masyhur, Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini, dia datang masjid sembahyang maghrib macam tuan-tuan lah. Habis sembahyang maghrib, dia balik segera kerana dimaklumkan ada tetamu datang. Dia pun terus balik lah. Dia orang Arab, memang tetamu ni dia akan layan luar biasa. Layan, bagi makan apa semua. Dia orang sangat meraihkan tetamu. Sebab tetamu ni, inna taifa idza dakhala baitul mu'min dakhala ma'ahu alfun barakatun wa alfun rahmah. Tetamu datang ke rumah kita bawa 1000 berkat, 1000 rahmat. Jadi betul orang Arab bila tetamu datang dia akan sebut ahlan wa sahlan. Ahlan, saya mudahkan urusan awak. Wasahlan. Wa ahlan, kamu jadi ahli keluarga saya. Wasahlan, saya mudahkan urusan awak. Dan orang Arab, dia tak akan tanya tetamu datang selama 3 hari. Soalan bila nak balik. Tak pernah. At-tiyafa salah satu ayam. Famakana wara'a dhalika. Fahuwa sadaqatun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tetamu ni 3 hari, kau jangan tanyalah. Dia nak buat apa rumah, ikut dia lah. Lepas pada tu baru boleh tanya.
Baitul Arab, dia budayanya ahlan wa sahlan. Berbeza dengan kita orang Melayu, ahlan wa sahlan wa jalan. Bila nak balik, itulah soalan dia. Saya kadang berceramah, kecil hati tuan-tuan, datang pada Kuantan jauh-jauh. Baru sampai, asal jumpa jemaah, soalan pertama dia tanya, balik terus Kuantan malam ni. La ilaha, apa masalah tuan-tuan sebenarnya? Sibuk nak tahu saya balik bila? Ni contoh, bukan sini, tempat lain. So sibuk lah orang nak balik bila? Jangan tanya bila nak balik. Patutnya suka duduk tempat kita. Duduklah Ustaz 2-3 hari di sini. Tak, salam pertama. Terus Kuantan ni kan. Selamat lepas ni tak ada yang tanya ni kan. Kalau tak laju tanya bila nak balik. Kalau orang tua-tua dulu U-turn lah. Mana kalau orang tua-tua dulu dari kampung datang ke Kinara, datang ke pucuk rumah kita. Masuk je pagar kita tanya ni kan balik terus Kuantan. Terus balik ada. Baru sampai terus tanya bila balik macam tak sudi kan. Ni contoh saja contoh. Biasakan yang betul-betulkan yang biasa. Jadi balik cerita Syekh Abaidillah ni tadi. Dia layan tetamu dia. Sampailah masuk waktu Isyak, azan di masjid. Dia pun nak mengajak tetamu dia semayang. Dia kata, saya dah jamak siap dah. Oh ya ke? Dia dah sebut salah. Nak tinggal tetamu. Tetamu pula dah semayang. Dia ni yang jadi gelisahnya kerana dia tak dapat nak semayang Isyak berjemaah di masjid. Dia galat itu. Tapi sebab ada tetamu, dia ra'i. Bila tetamu dia balik, dia semayang Isyak bersendirian. Tapi dia semayang Isyak 27 kali. 108 rakaat. Sebab dia rasa rugi ketinggalan ganjaran pahala. Luar biasa sekali. Maka tuan-tuan, tidak salah kita mengejar fadilat, mencari ganjaran pahala. Islam tidak menghalang kita kejar pahala ataupun ganjaran syurga. Tidak salah. Bahkan kata ulama, wa talabul jannati wal isti'azati minan nar tariqu anbiya illah wa rusulihi wa jami' awliyaihi as-sabiqin al-muqarrabin wa ashabil yamin. Perbuatan meminta syurga, perbuatan minta jauh daripada neraka, ini adalah amalan dan jalan hidup para nabi-nabi, seluruh wahli Allah, ahli syurga, yang daripada dulu sampai yang aliran kanan, aliran kiri, aliran tengah, aliran bawah. Semuanya amalan mereka minta syurga. Bahkan Allah Ta'ala pun dalam banyak ayat menyuruh kita berlumba untuk mendapatkan syurga itu. Berlumba. Ketika Allah menyebutkan dalam Quran tentang pelbagai nikmat syurga, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin. Di hujungnya, bila Allah dah sebutlah surga ni ada itu, gedebung-gedebang. Di hujungnya, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Yang demikian itu hendaklah kamu semua berlumba-lumba mendapatkannya. Surah Mutaffifin, ayat ke-26. Jadi sekali lagi, kalau ada orang kata tak boleh ibadat ni biar ikhlas kerana Allah, jangan harap ganjaran. Ikut Allah nak bagi berapa-berapa. Tak betul. Bukanlah tak betul, kurang tepat. Kerana Allah pun suruh berlumba dapatkan syurga dia. Kalau kita kaji, tuan-tuan, ini kita kaji Quran. Kalau kita kaji Quran dan juga hadis, malaikat pun minta balasan syurga dengan Allah. Malaikat. Ketika Nabi menceritakan keadaan para malaikat kepada para sahabat, Nabi bersabda bahawa ada pernah Allah berfirman, "Fama yas'aluni." Malaikat, mu nak apa? Kamu nak apa? Qala yas'alunakal jannata. Ya Allah, kami mohon padamu dapatkan surga, ya Allah. Malaikat pun nak surga. Padahal dia tak ada nafsu, tak ada apa. Tapi sebab dia kerja, kalau ada upah, ada syok sikit lah. Upah ni mustahak, tuan-tuan. Sebab itu sekarang no such thing sukarelawan. Mana ada sukarela, paksa rela ada. Sukarela tak ada no such thing. Kurang-kurang mi goreng, kena sedia. Kerja setengah mati, balik babai. Mana boleh, walaupun nama sukarelawan masjid. Kurang-kurang habis majlis belanja tom yam. Ini amalan biasa. No such thing free. Mana ada benda free. Kita nakkan kepada ganjaran. Hatta dalam Quran, Allah menceritakan bagaimana isteri Firaun. Isteri Firaun ni namanya Asiyah.
Asia ni dia memang begitu bersabar sungguhlah dengan perangai suami dia. Lepas itu kalau puan-puan di belakang mengeluh kerana suami puan-puan jahat macam Firaun, malulah dengan Asia. Asia suami dia bukan jahat macam Firaun, suami dia Firaun betul. Memang Firaun betul. Bukan macam lah. Memang Firaun betul. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesabaran melayan perangai suami aku yang memang Firaun ini. Tetapi dia nak ganjaran. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah berikan kepada kita perumpamaan ketika isteri Firaun berdoa, wahai Tuhanku, binakanlah untukku sebuah rumah di dalam surga. Selamatkanlah aku dari kejahatan Firaun. Selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat 11. Bukan dia sekadar minta surga, minta rumah pula dalam surga. Dia ada beza, kata ulama, orang yang hanya ada surga tu biasa. Tapi kalau ada rumah dalam surga, luar biasa. Sebab nanti kalau tuan-tuan, kalau kita ada rumah dalam surga, kita punya lain macam. Macam kita lah, kerap pergi umrah. Bila kerap orang tanya, awak pergi umrah, pakej duduk hotel mana? Kawan tak duduk hotel. Habis, kawan ada rumah di Mekah, di kaki. Oh ya, kan dia lain, ada rumah di Mekah. Macam esok surga, awak surga belah mana jarang nampak hari Jumaat. Masa hari pasar malam tak nampak. Saya tak duduk kat kawasan perumahan ramai-ramai tu. Kenapa pula? Saya ada rumah lain dekat tepi tasik tu rumah. Oh yang sebiji tu rumah awak. Iyalah, kat dia lain. Orang lain duduk apartmen ramai-ramai. Kita ada rumah sendiri. Dia lain. Macam kita kerap pergi ke London misalnya kan. Awak kerap pergi ke London, hotel mana duduk makan halal tu? Kau tak duduk hotel. Kau ada rumah kat King Cross. Kau ada rumah kat sana. Kat Bayswater contohnya kan. Kau ada rumah. Ada ada rumah di London, you know. Awak kerap pergi Kuala Lumpur setiap minggu. Ada rumah, ada duduk hotel ke? Tak, ada rumah. Ada lain. Itu baru ada rumah pula. Ada orang rumah. Dia lain lagi. Ini contoh. Jadi yang Asia tadi bukan minta surga, minta rumah pula dalam surga. Sebagai balasan apa? Kesabaran dia melayan kerana suaminya yang memang Firaun itu. Sebab itu dalil ini menolak hujah sesetengah orang yang mengatakan bahawa lam a'budka syauqan ila jannatika wala khaufan min narika. Janganlah kamu beribadah kerana nak nikmat syurga. Janganlah kamu beribadah kerana takut seksa neraka. Tapi beribadahlah kerana cinta, sayang, rindu pada Allah. Itu kita tidak tolak. Tetapi nak kepada ganjaran, itu juga tidak salah. Ada orang kata, kita kena tengok contoh Rabi'atul Adawiyah yang begitu hebat sekali dia begini-begini. Soalan mudah. Rabi'atul Adawiyah dengan Asia, isteri Firaun, siapa lagi hebat? Kalau tanya soalan mudah. Rabi'atul Adawiyah dengan Asia, mana yang paling legend sekali? Jangan tanya kita, tanya Nabi. Nabi jawab, hasbuka min nisa'il alamin, Maryam bintu Imran, wa Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammad, wa Asiyatu marata Fir'auna. Nabi sebut, cukuplah bagimu contoh wanita penghulu bagi wanita di dunia akhirat. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah anakku binti Muhammad, dan juga Asyah binti isteri pada Firaun. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi pernah menyebut, kamala minar rijali kathirun, walam yakmul min nisa'i illa Maryam binti Imran, wa Asyah imra'atu Fir'aun, wa fadlu Aisyata ala nisa'i kafadli saridi ala sa'iri ta'am. Nabi sebut, manusia yang paling sempurna di kalangan lelaki itu ramai. Namun,
manusia yang di kalangan yang sempurna di kalangan wanita itu sedikit-sedikit. Yang ada hanyalah Maryam binti Imran. Yang kedua Asyah, isteri kepada Firaun. Dan yang ketiga adalah Aisyah. Dan keutamaan Aisyah terhadap wanita lain bagaikan antara perbandingan bubur dengan makanan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bukanlah kita memperkecilkan Rabi'atul Adawiyah. Tidak. Kan ada pula orang kata nak mengutuk Rabi'ah. Tak. Nak membandingkan. Asyah pun minta surga. Kerana kalau Rabi'atul Adawiyah tak minta surga, itu cerita lain. Bukan menunjukkan keutamaan dia. Asyah pun minta. Bahkan lebih jauh kalau kita tengok para anbiya. Nabi-nabi lah kita ambil contoh. Nabi-nabi pun tuan-tuan, mereka berdoa, mereka beribadah dengan dua kelakuan. Pertama, rohaba. Yang kedua, raghbah. Apa makna rohaba dan raghbah? Dia ada cemas dan takut. Dan yang kedua ada raghbah. Ada mengharap. Harap mesti ada. Mana kita ibadat takut neraka? Yes. Tapi mengharap mesti ada. Sebab itu Allah rekodkan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya Nabi-Nabi itu mereka selalu bersegera dalam membuat pekerjaan yang baik. Dan kalau mereka berdoa kepada kami, akan ada dua. Harap dan cemas. Dan mereka inilah orang yang khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 90. Sebab itu sejarah mencatatkan Nabi-Nabi dulu pun minta surga dengan Allah. Minta upah juga. Dalam Quran Allah merekodkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85 sampai 87. Nabi Ibrahim berdoa mintakan ganjaran surga. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Wa la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang akan mempusakai surga yang penuh dengan nikmat. Dan ya Allah, tolonglah ampunkan ayahku kerana dia tengah sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat. Nabi Ibrahim minta upah. Walaupun dia terkenalah pengorbanannya hebat. Never say no. Ini Nabi Ibrahim punya perangai. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia never say no. Allah suruh apa semua dia buat. Suruh buat korban, buat. Korban pula bukan korban kambing. Sembelihan, no. Bereh bawah. Bereh je. Bina Kaabah. Bereh bawah. Bina. Panggil orang buat haji. Bereh bawah. Bereh. Sampai kan Nabi Ibrahim orang pertama berkhatan. Berkhatan. Dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah cerita, Nabi kata Nabi Ibrahim dulu berkhatan. Berkhatannya umur berapa ya Rasul? Umurnya 80 tahun. Never say no. Umur 80 bersunat pakai apa ya Rasul? Masa tu laser tak ada tuan-tuan. Bomba tak ada nak siram. Tak ada. Waqtatana bil qadumi, kata Nabi. Nabi Ibrahim bersunat seorang diri pakai kapak. Never say no. Itu sebab cerita Isra Mi'raj kalau kita rewind balik ya. Nabi kan naik langit 1 sampai 7. Lepas tu jumpa Allah. Langit ke-7 siapa tunggu situ? Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa. Ketika Nabi dapat perintah sembahyang, dia tempuh nak on the way balik, tempuh Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim tak cakap apa-apa. Mama, bereh, gitu ya. Sampai ke Nabi Musa, Musa borak pula. Kau dapat benda. Ni ayat kampung saya nak bagi faham je. Dapat semayang. Bawa tu 50. Banyak tu. Kau naik balik minta kurang. Nabi lalu kat Nabi Ibrahim, Nabi lambai je. Itu je. Tak ada langsung nak tahan tanya kau dapat apa. Sebab Nabi Ibrahim ni, dia obedient. Dia taat perintah. Never say no. Mana kalau dia lah dapat perintah semayang 50, dia buat je. Tak ada diskaun. Asyik baiklah Nabi Musa tunggu di langit ke-6 tu suruh minta diskaun. Dapatlah 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata 5 waktu banyak.
Patut minta setahun sekali je semayang umat kan ni. Pemalas sangat. Tak puaka pun malasnya. Jadi tak payahlah. 5 tu pun banyak. Nabi kita dah malu sangat lah. Segan abang. 50 tinggal 5. Dia pun markah kira 50 juga ni. 10 satu semayang ni. Okey lah, lulus lah. Nabi Ibrahim buat dia. Itu je. Sebab dia taat. Tapi taat-taat pun doa minta surga. Mana ada upah juga lah. Ketaatan yang diberi ganjaran. Maka sekali lagi, salah tak minta ganjaran? Tak salah. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dalam riwayat. Nabi banyak riwayat minta surga. Abu Saleh pun cerita, pernah Nabi tanya kepada seorang sahabat. Tadi kau semayang baca doa apa? Baca dengar sikit. Kuat sikit baca. Sahabat pun baca. Atashahadu wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Amma inni la uhsina dandanataka wala dandanata mu'adzib. Bila Nabi tanya, engkau baca doa apa? Kata, ketika aku membaca tahiyat, saya berhambung pula doa, Ya Allah, aku mohon padamu surga. Aku minta jauh pada engkau daripada neraka, Ya Allah. Kata Nabi, saya pun doa benda yang sama juga. Bahkan ayat saya lebih sedap lagi, kata Nabi. Mana Nabi kata, kuranglah kita, tapi ayat kawan sedap lagi. Itulah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Artinya, Nabi minta balasan daripada Allah. Salah? Tak salah. Kalau ada satu amalan, ini kita kan lepas daripada azan ni kan, azan isyak, kita akan bacakan satu doa. Allahumma rabba hadhihi ta'wati tammati wassalat. Doa itu Nabi suruh baca. Apa makna doa itu? Ya Allah, Tuhan yang telah mensyaratkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan yang mulia dan terpuji. Limpahkan kepadanya makam tinggi atau terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Bunyi gambar kan. Jadi, kenapa doa itu kita baca? Nabi suruh, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi. Kata Nabi, bila mu dengar azan, jawab sebagaimana yang azan itu disebutkan. Dah sudah, selawat pada aku. Siapa selawat pada aku sekali, Allah selawat padanya ashron, 10 kali. Tak habis di situ, Nabi sambung lagi. Thumma sallallahu lil wasilata. Dan lepas itu, kamu sambung doa, minta aku dapat satu wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah tu adalah satu tempat dalam syurga nanti. La tambari illa li'abdin min ibadillah. Dan bukan kaleng-kaleng orang yang akan dapat wasilah itu. Wa arju an akuna ana huwa. Aku berharap akulah yang dapat wasilah itu. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafaati. Siapa doakan aku dapat wasilah di surga nanti, aku beri syafaat kepada orang itu. Hadis Muslim. Kita pun jadi heran, kenapa Nabi nak sangat dapat wasilah itu? Ini lain tahun lah kita ceramah tajuk ini, tuan-tuan. Dia ada rahsia besar. Kenapa? Nabi ni jarang minta ganjaran. Tapi ini jam, ini bahasa orang lama. Ini jam, Nabi minta. Aku tak kira. Aku nak juga, daripada seramai-ramai orang, aku nak wasilah ini. Allahumma rabba hazi ta'wati tammati wassalatil qa'imah. Ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Wasilah, fadilah. Yang itu Nabi nak. Kenapa Nabi nak? Ada sebab. Tapi ini nak menunjukkan Nabi sendiri bermohon. Maka kalaulah kita melihat dalam sejarah dan juga sirah, orang-orang terdahulu salafus salih beribadah, minta ganjaran dengan Allah, maka kenapakah kita mengatakan benda itu tak boleh? Bila tengok tajuk ceramah malam ni, booking pahala, tak betul. Tajuk ni apa benda booking pahala? Ingat hotel ke? Ini nak menunjukkan kita nak check in ni esok kena booking awal-awal. Berapa banyak pahala ni kita nak doa kepada Allah. Benda ni saya akan detailkan selepas ini kerana dia berkait rapat dengan suasana Ramadan kita nanti. Sebab kadang ada pula orang sebab nak dapat pahala lebih, semua tumpu pada tarikh yang sama. Semua nak masuk surga, semua tumpu nuzul Quran, semua tumpu Isra' Merah 27 Ramadan. Kalau mana-mana masjid, kalau zaman saya dulu, kalau tarikh 27 Ramadan,
kat 100 orang nak sponsor buka puasa. Dah hari lain tu kebulu semua tak ada orang sponsor. Semua nak dapatkan Lailatul Qadar. Adakah itu caranya? Yang ini kita akan elaborate selepas ini. Kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Kami mohon izin minta laluan kepada para jemaah untuk kita menganjakkan sedikit je lah pelaksanaan sembahyang isyak berjemaah untuk memberi ruang pada saya mengambilkan huraian pada malam ini. Balik kepada cerita kita tadi. Kita Ramadan ni kita nak delete dosa kita nak booking pahala sebanyak mungkin. Ada orang yang agak rasa macam dia rasa tak sesuai. Kenapakah Ramadan ni kita fokus sangat kepada nak mencari pahala? Ikhlas sudahlah Ustaz. Ni betul pandangan ini, tetapi kita nak perbaiki sedikit. Mencari pahala Ramadan itu disuruh. Wah, tisaban, mengira-ngira. Memang ada spesifik suruh kita kira supaya kita jadi semangat beribadah. Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan, rangsangan mencari Lailatul Qadar juga adalah didasarkan kepada fadilat 1000 bulan. Itu kan mengira-ngira di situ. Ada unsur ganjaran. Orang akan jadi teruja. Sebab itu Lailatul Qadar motivasinya pengumpulan pahala. Sebab itu kalau kita tengok sebab turunnya ayat Inna Anzalna ini dalam tafsir Al-Qurtubi, kata Wahab Ibn Munabbih, cerita Lailatul Qadar ni Jibril yang sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Jibril berjumpa dengan Nabi, dia bercerita di masa zaman Bani Israel dulu ada satu orang lelaki gagah. Namanya Syamsun Al-Ghazi. Syamsun Al-Ghazi. Al-Ghazi itu mana? Gaza. Gaza sekarang di Palestin. Dia orang Gaza. Syamsun ni gagah. Sebab itu dalam bagi rakan-rakan kita penganut Kristian, one of the important biblical character, Samson and Delilah. Kalau kita rujuk cerita-cerita orang putih ada Samson and Delilah. Samson and Delilah tu Samson lah. Syamsun Al-Ghazi. Samson and Delilah kalau dalam eskatologi Kristian, dia gagah kerana rambut dia. Dia melawan musuh, rambut dia kena kerat terus dia jadi kalah. Itu cerita tu Nabi kita pernah dengar. Jibril ceritakan pada Nabi kita. Syamsun Al-Ghazi ataupun Samson and Delilah. Delilah tu isteri dia. Dulu ada pelawak Indonesia nama Benjamin S. Arwah lah, budak-budak muda tak kenal Benjamin S ni. Benjamin S memang kelakar. Tengok muka dia, ketawa lah. Benjamin S dia buat filem juga. Samsun Betawi. Sedap juga cerita, kita cari dalam YouTube. Samsun Betawi. Tapi Syamsun Al-Ghazi kuat pada rambut. Samsun Betawi kuat pada bulu ketiak. Memang sedap cerita tu, tengok. Takat ringan tu sedaplah melayannya. Tak berat sangat berfikir. Jadi Jibril pun ceritalah Samsun ni berperang dengan orang-orang kafir, bersenjatakan janggut unta, bla 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 bla. Ringkas ceritalah, cerita ni panjang. Nanti musim Lailatul Qadar nanti ramailah penceramah akan cerita. Gelembang, ringkas cerita isteri dia berjaya kerat rambut dia, dia pun jadi lemah. Musuh datang, kerat kaki dia, kerat tangan dia, dikorek mata dia, diseksakan. Ketika itulah Syamsun Al-Ghazi berdoa, Ya Allah, kalau engkau sembuhkan aku balik, aku berjanji akan berjuang menghancurkan musuh-musuhmu, berjihad selama-lamanya, begini-begini. Allah sembuhkan dia dan dia pun dapat berjihad selama 1000 bulan lagi selepas pada itu. Maknanya dia berjuang tu. Jadi Jibril pun, Nabi pun bila dapat cerita ini, ceritakan kepada sahabat. Jadi dia jadi hadis mursal lah. Dia ceritakan kepada sahabat. Dalam hadis riwayat Mujahid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min Bani Israel labisa silah fi sabilillah alfa syahrin. Nabi pun ceritalah kepada sahabat tentang hebatnya seorang Bani Israel. Dia berjihad, berjuang, beribadah selama 1000 bulan. Para sahabat, bila Nabi cerita hal itu, apa jadi mereka? Fa'ajibal muslimuna min dhalika. Mereka, para sahabat, merasa takjub sekali. Dan ada pula yang merasa sedih kerana mereka merasakan untungnya Syamsun Al-Ghazi dapat ibadat 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. 83 tahun 4 bulan.
Untungnya dia dapat ganjaran ibadah selama seolah-olah 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Kalaulah kita dapat benda yang sama. Ini sahabat ketika itu merasa begitu takjub dan sugul mendengar. Untunglah Syamsun Al-Ghazi ini. Fa'anzalallah. Maka selepas mereka sedih itu, turun ayat, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Sampai habis ayatnya. Turunlah tentang alfi syahri. Nabi sebut, allati labisa fiha dhalika rajul sila fi sabila alfa syahrin. Maknanya orang Samsun tu dapatlah fadilat 1000 bulan berjihad. Siapa yang jumpa Lailatul Qadar dapat 1000 bulan juga. Allah sahabat semua happy. Artinya ada ganjaran di situ yang menjadikan motivasi kepada kita. Tuan-tuan, Lailatul Qadar ni memang motivasi pun. Sebab mana mungkin nisbah umur kita sekarang boleh ibadah 83 tahun non-stop. Mustahil. Hatta dalam masjid ni kalau ada tuan-tuan yang umur dah 8 series sekalipun, 80 ke atas, adakah beranak-beranak terus ibadat? Dah. Tolak zaman Pok Ye, Agogo, Lompak, Pok Vespa, Saibeng Kapok apa semua. Ambil lah umur 30 baru betul-betul piyah atas kepala kenal masjid surah. Hak betul-betulnya. Hak lain tu celup-celang begitulah. Artinya tidak 83 tahun direct. Tapi siapa jumpa Lailatul Qadar, itu boleh dapat 1000 bulan direct. Kan dia memberi rangsangan motivasi mencari ganjaran. Kalau tuan-tuan ikhlas, tak payah carilah Lailatul Qadar. Awak tak iktikaf di masjid? Saya tak kisah. Dapat tak dapat. Ginilah saya ikhlas je. Rugilah awak. Orang lumba-lumba mencari. Saya tak kisah. Dapat, tak dapat, sudah. Tak kata. Tak, kan disuruh cari. Falyatamisu. Carilah, kata Nabi. Artinya ganjaran itu adalah benda yang sebahagian daripada warna-warna di dalam Ramadan ini. Mencari-cari pahala itu. Bukanlah kita tidak ikhlas. Jadi sekali lagi hadirin-hadirat sekalian, tidak salah beramal mengejar pahala. Asalkan konsisten. Nah, itu pun penting juga. Sebab kadang ada orang, dia dah pergi satu Mekah misalnya. Dia dah dapat kumpul banyak pahala. Lepas tu dia stop ibadah. Ini yang masalah. Sebab dia ngira-ngira pahala. Kan Mekah Madinah ni, pahalanya kan ribu-riban. Bukan sikit-sikit. Kita kalau banding masjid kita ni Al-Ihsan ni dengan masjid Madinah, langit dengan bumi, fadilat dia. Semayang di Masjid Al-Ihsan Bandar Kinara ini, katalah tuan-tuan istiqamah 8 hari tak berhenti pergi masjid. 8 hari, 5 waktu tak tinggal. Selama 8 hari, konsisten. Berapa pahala tuan-tuan dapat? Ini kalau kita nak ngira lah ni. 8 hari, darab 5 waktu, darab 27 kali ganda. Dia pahala jemaah. Angka 27 ni untuk orang jemaah saja di masjid. Yang semayang tepi katil, kepala katil kat rumah tak dapat pahala 27. Dia kena datang ke masjid. Iktikaf bercampur-campur. 8 hari, darab 5 waktu, darab 27 kali ganda pahala jemaah. 8 hari punya job, saya panggil job lah. Dapat 1080 pahala. Ni kalau kita nak kira. Tapi kalau semayang di Masjid Nabawi, berapa pahala? Itulah Masjid Nabawi. Itu biasa Masjid Nabawi ambil lah 8 hari. Biasa kan? 8, darab 5 waktu, darab 27 kali ganda, semayang berjemaah di Masjid Nabawi. Dan ada pula tambah darab 1000 lagi. Kenapa 1000? Fadilat Madinah. Jadi 8 hari kita semayang di Masjid Nabawi 5 waktu sehari, kita dapat 1,80,000 pahala. Ini baru Masjid Nabawi di Madinah. Kalau Mekah, kalkulator tak cukup. Sebab Mekah semua ibadah 100,000. Semayang sunat tu pahalanya macam semayang fardu di masjid kita ni. Besar sangat. Jadi bagi setengah orang yang mengira-ngira pahala, dia kira. Sekali aku semayang fardu, dia tanya AI gebung-gebang. AI pula tolong jawab. Oh, sama macam ente semayang sampai umur 55 tahun. Wow, untung ni. Dia kira lagi. Semayang 5 waktu sehari berapa aku dapat? Bersamaan 287 tahun. Ada pula macam-macam kiraan. Tak campur semayang sunat, apa-apa ibadah begitu banyak. Jadi bila dia dah selesai ibadah di Mekah, dia habis di situ. Ini yang pesen masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid.
Kita nanya kau kenapa sejak balik umrah ni tak pergi masjid? Dia kata, Ustaz, aku punya pahala kau tahu, duduk Mekah, aku pergi haji 44 hari. Campur delay 45. 33 hari aku duduk Mekah. Hari-hari aku semayang masjid. Berapa pahala Ustaz? Kalau aku mati hari ni, Tuhan hutang pula dengan aku. Oh, ni berkira betul. Ini betul berkira. Saya ingat dia ada ACCA lah. Memang accountant bertauliah betul tu. Dia kira betul. Janganlah berkira begitu. Ni jangan salah faham pula. Bila kita kempen jom kira pahala, jangan sampai berkira. Jangan sampai berkira. Biasa Mekah lah orang selalu kira pahala. Sebab kita nak semangat turun pergi tawaf ke apa, memang kena ganjaran. Baru kita rasa semangat sikit. Kalau tidak, dengan lift ramai orang tak daya nak turun, orang penuh masjid tahan dek poleh. Malas semayang di surau hotel. Sudah. Tenang pun tenang. Tuan-tuan, kalau pergi Mekah tak semayang di Masjidil Haram, baik tak payah pergi Mekah. Duduk kat kinara ni, semayang kat rumah. Orang pergi ke Mekah, semayanglah di masjid. Oh, saya pergilah masjid Ustaz, tak lepas nak masuk. Kau tunggu komat baru pergi. Memanglah, kau ingat Masjid Al-Ihsan, kau tunggu komat baru pergi. Pergilah awal sikit. Kalau pergi orang dah komat, jawabnya lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terbang burung merpati. Semayang sebelah burung merpati kat luar. Dekat bas parking, teruk lalu lah. Bayar ribu-ribu, semayang sebelah burung merpati. Ni contoh ya. Bila sebut tentang Mekah ni, saya teringatlah satu cerita yang sehari dua ni agak banyak orang bercerita. Kadang orang kita ni nak cari pahala lebih di Mekah, tapi sampai menyakitkan orang. Tak boleh, tuan-tuan. Ini contohnya. Ini contoh sajalah, tak adalah nak menyentuh mana-mana ya. Kalau kita nak haji aswad sekalipun, jangan sampai sepak terajang orang, tuan-tuan. Pahala ni jangan sampai menyakitkan orang. Sebab kita ni ibadat, dia hablum minallah, hablum minannas. Mesti ada hubungan horizontal dan vertikal. Dia tak boleh Allah saja. Dia mesti hubungan kemanusiaan. Sebab ni orang Malaysia memang biasanya bagus. Tak berebut lah. Kita jenis, malah aku nak gaduh-gaduh. Malah kita jenis, macam Pakistan apa dia memang gagah-gagah orang dia suka benda gitu. Sebab itu Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksud tu Sayyidina Umar dia nak tawaf. Tapi Nabi warning, ya Umar, innaka rajulun qawiyyun la tuzahim 'alal hajar fatu'ziyad da'ifa. Wahai Umar, engkau ni orang gagah, badan sadu, ketul-ketul. Engkau jangan bersesok-sesok dengan orang dekat Hajar Aswad. Sebab engkau akan menyakiti jemaah yang lemah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau badan berketul-ketul sadu, duduk je lah. Gentil tasbih, zikir, sudah. Jangan sibuk-sibuk siku orang sana. Tak kira lah awak kaka silat sekalipun. Janganlah nak bersilat. Dekat Masjidil Haram ni bukan tempat. Sebab mencium Hajar Aswad bukan rukun umrah. Mencium Hajar Aswad bukan rukun haji. Dan orang yang dah pernah cium Hajar Aswad, jangan ingat dia masuk surga lebih cepat pada orang lain. Tak ada kena mengena. Sebab kadang kita ni sedih. Sedihnya Ustaz. Kenapa? Saya tak dapat Hajar Aswad. Dan apanya? Rasa macam lambat masuk surga. Astaghfirullahaladzim. Tak ada kena mengena. Itu benda sunat. Sunat ni siapa dapat cium, dapat pahala. Siapa tak dapat cium, dia rugi. Tak ada masalah. Masalah jemaah kita ni susah lah tuan-tuan. Dia kalau dia nak juga ke Hajar Aswad tu, dia nak sangat. Sedangkan Kaabah pernah mengalami 22 tahun tanpa Hajar Aswad di sisi. Adakah tak sah ibadah 22 tahun? Hajar Aswad ni pernah hilang tuan-tuan. Pernah tak ada 22 tahun. Musim haji tahun 317 Hijrah. Bersamaan 930 Masihi. Masa tu Abu Tahir Sulaiman Al-Janabi. Dia ni pemimpin The Karmatian Republic daripada Bahrain sekarang. Dia arahkan anggota dia serang Masjidil Haram. Serangan tu dibuat pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah tahun 317 Hijrah. Bersamaan 11 Januari tahun 930 Masihi. Orang-orang Karamitah ketika itu yang datang dari Bahrain, mereka buat heboh, buat havoc di tanah haram, rompak harta jemaah haji dan mereka bunuh ramai jemaah haji. Hampir 30,000 jemaah terkorban.
Abu Tahir ketika itu arahkan pasukannya kuburkan semua mangsa yang mati itu dalam telaga Zamzam. Campak ke dalam perigi Zamzam. Telaga Zamzam dulu ada kubur, dia hancurkan. Kemudian dia perintahkan untuk congkilkan Hajar Aswad tu daripada tapaknya. Dan ketika dicongkilkan Hajar Aswad itu, Abu Tahir Sulaiman Al-Janabi siap tanya, mana burung ababil? Mana batuan dari neraka Sijin? Ni, anak jantan. Dia tarik keluar je. Ni cerita ni. Dan dia bawa balik Hajar Aswad tu ke kampungnya. Dia ahsa, dia hajar. Nama ahsa. Dan dia simpan di rumahnya selama 22 tahun. Asalnya batu tu besar. Orang ni ambil sikit buat batu cincin. Orang ni ambil sikit buat loket antik-antik. Akhirnya tinggal berapa je yang sekarang sebenarnya yang tuan-tuan berebut bagai nak rak cium muah-muah tu. 8 biji tinggal tu. Tak tahu tuan-tuan cium batu ke cium kaca timur kita. Tak tahu. Dia tinggal 8 biji je tu. Tak tahu mana satu. Adalah kita nak merenung tak dan. Tonyok kepala dia orang. Mana sebatunya. Tak dan. Haji Allah Haji. Marah pula dia poleh tu. Orang dah buka jalan. Temenung-temenung pula lagi. Jadi nak menengok satu-satu tu tak dan. Kalau balik kan buka balik gambar Hajar Aswad. Dia ada tunjuk lah. Kalau dia tengok gambar nampak layar 8 tu. Tapi kalau kita dalam momen itu tak ada mikir. Cium je lah mana-mana. Cium je. Jadi ketika Hajar Aswad itu dicuri oleh puak-puak Karamitah ini. Pelbagai usaha dibuat oleh umat Islam untuk dapatkan balik. Abu Al-Husain Bajkam Al-Makani ni Amir Al-Umara ataupun Commander of Commanders masa zaman Khalifah Abbasiyah, dia siap tawarkan 50,000 dinar sebagai tawaran untuk pulangkan balik Hajar Aswad, tapi ditolak. 22 tahun. Makna tak ada orang pun cium Hajar Aswad di Kaabah. Adakah mengurangkan fadilat kita? Yang sampai siku berebut ni tak ada apa. Selepas 22 tahun dikembalikan. Dan Hajar Aswad ni dikirimkan ke Mekah menggunakan satu tunggangan tanpa ada sebarang halangan. Dan saya dengar cerita masa di Mekah dulu ketika Hajar Aswad ni dicuri, untuk mengangkutnya ke Bahrain, beberapa ekor unta digunakan untuk angkut. Walaupun batu tak besar mana, tapi barakah agaknya kan. Beberapa ekor unta yang pikul. Dan ketika unta ni sampai ke Bahrain, badan dan bonggol unta ni semua luka bernanah. Hebatnya. Tapi masa dikembalikan, yang bawa tu, ridernya seekor unta saja. JNT-nya satu yang tak pandai banyak-banyak. Satu. Dia Karamitah ni sejarah panjang lah. Kalau kita baca thesis master, ada seorang ahli akademik Sulaiman As-Salumi, dia tulis Ar-Risalah Al-Karamitah. Puak Karamitah ni puak faham batiniyah. Dia panjang lah. Dan saya tengok di Malaysia ni pun dah ada lah sikit-sikit pemikiran Karamitah tu ada. Kita tak dedahkan lagi lah. Tapi tengok tu ada lah. Dia tak perasan dia tu dah agak Karamitah sekarang. Ada tu. Perangai tu dah ada sikit. Jadi selama 22 tahun, balik cerita Hajar Aswad tadi. Hajar Aswad ni 22 tahun dicilok. Haji tetap saja sah. Namun kita melihat sekarang ramai jemaah yang berjuang bermati-matian untuk mendapatkan. Soalnya why? Siap guna joki. Siap ada joki sekarang ni. Joki Indonesia ke joki bangsa apa tak tahu. Pak, mau cium pak? Mau cium siapa pula? Ni kan suruh cium dia. Rupa dia. Mau cium pak? Joki tolong bawa. Ejen pula. Ada ejen pula tolong bawa. Dia pun suk. Siku tahu macam mana sikit. Luah depan kita. Kita pun tak ada nak menengok lah mana batunya. Cium ikut dan je lah. Muah. Habis korang. Dia pun tarik ke tepi. Ya pak. Boleh kira-kira pak. Kira. Ya kan rial. US dollar rupanya. La ilaha illallah. Scammer pun ada juga. Tapi ada yang bagus. Ada yang kami 5 orang pak. Bismillah sajalah. Mau berapa dikasihnya pak. Itu rezeki lah. Ada yang ada rate lagi. Oh itu tadi ni banyak ni. Sampai bilik dia ikutnya. Sebab itu mujur juga Nabi tak wajibkan kita ni cium Hajar Aswad. Kalau wajib tuan-tuan. Saya tak tahulah pakaian apa kita nak pakai untuk mengelakkan nak langgar-langgar macam American football gayanya dengan topi dengan semua macam-macam. Bangsa lain, negara lain tu kita tak campur. Habis mayang berlari macam Superman. Suka menengok.
Yang dapat duduk depan Hajar Aswad tu kan, mata kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tak khusyuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kita kan buat astagfirullahalazim. Ya Allah haji, ya Allah haji. Bertolak-tolak. Kain ihram 2 helai terbuka. Dia punya pakai seluar. Scammer juga. Dia kan sekarang masuk mataf tak boleh pakai selain pada ihram je. Rupanya scammer ramai juga. Dia menipu. La ilallah. Masuk Mekah pun menipu juga kita lagi ya. Jadi Hajar Aswad ni kalau nak cium silakan. Tapi niat kita kena betul. Niat kita jangan sampai nak berbangga-bangga. Nak menganjing jemaah lain. Kadang sakit hati kita ada jemaah menganjing-anjing ni. Oh saya 3 kali dapat cium, awak dapat ke? La ilaha illallah. Orang yang tak dapat akan rasa down. Sama juga Raudah, janganlah nganjing-nganjing. Tuan-tuan dapat rezeki lah. Nanti orang tu jadi pressure. Bahkan setengah orang tak dapat masuk Raudah. Rasa macam Nabi tak ngaku umat. Sian ke dia? Pada Raudah ni atas nasib. Atas strategi, rezeki. Ada orang pakai kabel untuk tolongan. Macam-macam. Kita ni jenis lurus baris ikut orang. Potong dia orang. Kepundur balik. Ada orang dah dapat. Kapek hijau. Syukur dah Alhamdulillah. Semayang. Naik rakaat kedua tengok kapek lain lah. Rupa Pakistan tu tolak ke belakang. Dah kapek hijau lain pula dah. Ada yang dah dapat. Tengah sujud semayang hajat. Bangun. Gelap. Ya Allah. Ngapa blackout. Rupa duk buah kain Pakistan. Batal dah air semayang aku. Keluar habis dah Raudah. Jadi ni pandangan saya lah. Tuan-tuan yang dapat, jangan pressure orang tak dapat. Sian dia. Kita bah nak berangkat dah, nak pergi Tanah Aim ni. Nak pergi Tanah Aim. Nak Bir Ali. Dia tak puas hati lagi. Kata, jalan dulu lah. Saya naik kereta api sendiri je. Kenapa? Saya lagi tak dapat Raudah. Saya tak balik. Astagfirullahalazim. Bukan syarat pun. Hajar Aswad pun sama. Mutawis saya nak tangguh lah balik Malaysia. Selagi saya tak dapat cium, saya tak nak balik. Tak. Esok Tuhan mudahkan. Kita sebab jemaah sekarang beribu, tak bolehlah cium. Tak payahlah tuan-tuan. Kalau kita pergi sekitar tahun 2000, 2001, zaman Telaga Zamzam masih ada dekat Mataf tu. Zaman tu mudah lagi. Lepas dia clearkan Telaga Zamzam tu yang jadi kawasan tu luas. Jadi orang makin ramai. Dulu orang tak boleh ramai. Saya ingat lagi kalau sebelum tahun 2000, 99, tahun 98, 97 ke bawah ni, cium Hajar Aswad ni benda biasa je. Maksudnya, kalau tawaf sunat, dapat sokmo. Pusing. Wah, pusing lagi. Lalu lagi. Wah, gitu je sebab orang tak ramai. Sekarang ni macam mana orang ramai dah lah visa, boleh pakai visa pelancong. Campur ke peterbang murah walaupun singgah Bangladesh 2 hari. Yang penting sampai. Everybody can fly. Dulu nak pergi Mekah, payah. Zaman naik kapal. Oh, susah pergi haji, pergi umrah. Jadi orang tu susah pergi, tapi di sana cium tiap pusingan. Sekarang mudah pergi, cium jauh lah. Wah, gitulah. Jauh, orang makin ramai. Dia tak payahlah berebut-rebut. Ada rezeki, tuan-tuan. Mudah Allah, mudah. Saya pernah merasa ada rezeki dapat. Ngiring orang besar adalah rezeki. Ngiring Maisuri Agung misalnya, dapatlah syafa'at sikit. Bila dia nak cium tu, boleh tu buatlah barisan panjang. Kita pun lalu lah tengah tu. Adalah membelik mana batu 8 ni. Yalah haji. Dia tak adalah marah. Suruh cepat sikit lah. Orang dah beratur menunggu anytime ni nak terjun ke ni. Itu rezeki masing-masing. Jangan kita berebut. Dan jangan berbangga-bangga. Jangan nganjing-nganjing. Jangan sampai memberhalakan Hajar Aswad. Kita ni sekadar itibak sunnah. Kalau orang tanya ngapa you nak cium? Saya cium sebab Nabi pernah cium. Kalau Nabi tak pernah buat, saya tak ingin nak berebut setengah mati macam ni. Jadi saya dah buat sekali cukup lah. Buat banyak kali. Nabi buat sekadar mampu juga. Ada masa Nabi dia daripada jarak jauh saja. Nabi atas untanya, dia mengarahkan tangan ke arah Hajar Aswad. Dia hanya flying kiss saja. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu saja. Walaupun Nabi boleh nak pergi dekat. Nabi nak berikan isyarat bahawa kalau satu hari esok korang dah tak mampu nak pegang, janganlah ramai-ramai di situ. Daripada jauh sajalah. Dia tak payah berebut-rebut sangat. Tuan-tuan pula dalam ihram. Itu kan pewangi saja orang tu. Tuan-tuan tengok dia lemuk menyatu. Awak tu baru tawah belum sa'i. Cium. Aku ni dalam ihram. Akan banyak pula ceritanya. Kena denda dan bagai-bagai lagi.
Lepas tu kalau cium janganlah lama-lama sangat. Khalas, ya haji, khalas, haji, Allah, khalas. Dan kalau boleh usaha sendirilah, jangan pakai joki-joki, jangan sapkuan buat sendiri tuan-tuan. Kalau dapat, tak dapat sudah. Tapi sekali lagi, kalau balik kepada cerita mencari pahala boleh, tak ada masalah. Jangan menyusahkan orang, jangan sampai tak jaga hubungan sesama manusia. Kita pun Ramadan nanti nak jaga hubungan Allah bagus, hubungan dengan manusia pun kena jaga juga. Maknanya kena sopan santun, akhlak baik dan sebagainya lagi. Dan tadi saya beritahu, masalah banyak masjid sekarang ni, ramai orang berebut nak beramal pada tarikh spesifik. Contohnya, sumbangan untuk jamuan iftar Ramadan. Di mana-mana masjid akan menghadapi dilema. Jemaah kata-kata semua nak pilih tarikh 27 Ramadan. Sebab pada anggapan mereka ini adalah tarikh Lailatul Qadar misalnya. Jadi menyebabkan pihak masjid jadi pening. Siapa nak sponsor? 1, 2, 3, 4 sampai 26 tak ada. 27, oh, sampai moreh pun sampai 2, 3 jenis makanan ada. Kemudian nanti 28 sendu balik. Jadi ni kita nak kena sama-sama ambil berat, ambil perhatian. Pertama sekali, memberi sumbangan makan kepada Ramadan, itu memang salah satu daripada cara tuan-tuan dapat pahala yang paling mudah sekali. Ramadan ni tuan-tuan, ni pecah rahsia. Nabi sebut, man fatara sa'iman, kana lahu mithli ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imu syai'ah. Hadis Tirmizi. Siapa yang belanja orang puasa berbuka, segala pahala orang yang berbuka itu akan disedut oleh kita. Suruh kita dapat. Tanpa mengurangkan. La yanqusu min ajri sa'imu syai'ah. Tanpa mengurangkan pahala si pemuasa itu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Contoh, kita sponsor imam ataupun mak tahfiz. Budak-budak ni daripada pagi intikaf masjid, qiyamul lail, semayang subuh, kuliah subuh, kemudian ada pula kuliah duhanya, ada baca Quran, tasmik Quran, mengulang Quran. Dia banyak ibadah. Nanti bila maghrib, kita sponsor, bagilah air berbuka puasa. Contoh, air soya cincau pagi. Anak tahfiz ni minum. Bila Allahu Akbar, dia minum saja, dia telah buka puasa, segala pahala dia daripada pagi tadi, sampai sebelum berbuka tadi, tuan-tuan sedut habis. Macam dia sedut air itu juga. Tetapi tak menjadikan pahala dia hilang. Kita dalam bahasa mudah, makan komisen. Makan komisen. Kita kan suka cari job atas angin ni. Suka sangat. Untung atas angin suka. Kerja malas. Untung nak. Inilah caranya. Mengira pahala. Jadi dia pun kira. Sebab itu kita bulan puasa memang kena sponsor orang. Tapi belanjalah orang yang banyak ibadat. Baru sedut dia punya pahala. Kalau belanja orang yang pemalas macam kita juga buat bila. Belanja member dia opih. Dia pada pagi pada petang tidur bawah meja. Nak sedut apa? Tak ada benda. Tidur sepanjang hari. Tak ada dapat ganjaran. Tak ada. Pahala belanja orang masjid. Jadi orang banyak belanja orang masjid. Baguslah. Tapi janganlah hanya belanja pada 27 saja. Sebab para salafus saleh, mereka memang jadikan budaya meraihkan orang makan bulan puasa ini sepanjang hari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, tiap-tiap hari tanpa gagal, dia tak akan buka puasa melainkan dalam meja hidangan dia tu mesti ada 2-3 orang fakir miskin. Dia akan pastikan. Itu kita di rumah kadang makan dengan family, okey lah. Alangkah baik kalau ada budaya baru, kita cari orang miskin. Pergi bazar Ramadan misalnya nampak orang susah, ajak orang datang. Tapi kita takut scammer semua kan. Patutnya itu amalan salafus saleh. Panggil orang miskin, datang makan. Dulu ada satu cerita, satu orang suami isteri ni, dia orang pencen lah. Dia memang suami dia, amalan dia, dia suka bawa orang balik berbuka puasa Ramadan. Bila petang, dia tinggal berdua, anak semua duduk kerja kat luar. Jadi suami tu lepas asal, lepas habis semayang di masjid, dia pergi bazar Ramadan. Beli, alah orang pencen dulu, orang makan banyak sangat. Sambil jalan tu kan dia jumpa ada jemaah tabligh ke mana, dia suka bawa balik. Kalau orang Arab cakap putih je bawa balik, dia suka meraih tetamu. Ada sekali tu dia bawa balik jemaah daripada mana, India, Pakistan gitu. 5-6 orang dia bawa balik. Terkejut isteri dia. Jam dah 6.45. Tengah jam lagi nak buka puasa. Masih tu bawa tetamu, mana sempat menanak nasi je. Jadi isteri ni sabar sajalah, agak suami dia ni suruh makan kurma. Dia agaknya ke tetamu dia, okey lah layan. Hari esok bawa lagi tetamu. Mengejut-mengejut, pukul 6.30 baru bawa.
Terkejut isteri kita dah bersara ni, mana nak masak tu? Ya. Hari ketiga bawa lagi tetamu. Kali ni isteri tak boleh tahan. Kat maghrib tu dia tutupnya lampu. Blackout, gelap gelita. Dia pergi kat suami, dia tarik telinga. Dan kali nak bawa tetamu, bagi tahulah awal, saya nak masak. Sekali tiba keluar suara bunyi, aku tetamu, bukan suami. Lah salah telinga pula tarik. Dia tarik telinga tetamu rupanya. Tuan-tuan pun agak-agak lah nak cari pahala pun, jangan menyusahkan isteri. Orang lepas pencet-pencet ni tenang-tenang je hidup, malas dah nak masak-masak ni. Nak relax-relax je. Mana boleh makan kedai, makan kedai. Mana boleh buka masjid, buka masjid. Jadi Ibnu Umar tu amalan. Ibn Syihab Az-Zuhri misalnya. Dia ni syigar tabi'in, tabi'in junior. Dia kalau Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair ni tabi'in yang senior. Dia ni yang junior. Orang pertama yang bukukan hadis. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, Ibn Syihab Az-Zuhri. Dia tiap-tiap hari bulan Ramadan, amalan dia dua saja. Dia kelas pengajian, dia tutup. Dia seorang ulama besar. Dia tutup kelas pengajian, dia buat dua amalan je. Baca Quran, jamu orang berbuka. Tiap-tiap hari. Di mana-mana dia bagi. Tak tunggu 27 Ramadan. Begitu juga Hamad bin Abi Sulaiman. Rahimahullah. Dia ni guru kepada Imam Abu Hanifah. Ulama besar. 18 tahun Imam Abu Hanifah belajar fiqh dengan dia. Ulama besar. Dia ni setiap kali bulan Ramadan, KPI dia mesti belanja 500 orang makan. KPI dia sepanjang Ramadan. Mungkin hari pertama berapa orang campur-campur, total 500. Dan 500 orang ni dia akan ambil nama, pembantu dia akan masukkan dalam senarai. Nanti hari raya, setiap orang tu akan beri pula 100 keping wang perak, duit raya. Bagi lagi. Ulama dulu memang kuat sedekah. Sebab mereka itibak sunnah. Kerana Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, kerana Nabi ajwadun nas bil khair. Nabi ni sangat pemurah. Tetapi, kerana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Tapi bila bulan puasa, double lagi dia punya pemurah. Jadi kita nak belanja orang, ahlan wa sahlan. Cuma kalau boleh, janganlah semua orang memilih 27 Ramadan. Apa sebab? Kerana tuan-tuan, tak mesti Lailatul Qadar berlaku 27 Ramadan. Tak mesti. Kalau kita tengok perbincangan para ulama, dalam hadis dan juga dalam asar ada disebutkan, ada ulama berpandangan Lailatul Qadar juga berlaku pada malam pertama bulan Ramadan. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir Quran Al-Azim, inilah yang dihikayat dan dicatatkan oleh Abu Razid Al-Uqaili radhiyallahu anhu. Dan dia seorang sahabat. Dan ini juga yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dan juga Ibnu Abi Asim daripada Anas yang mengatakan bahawa dia dengar Nabi pernah sebut Lailatul Qadar adalah malam pertama bulan Ramadan. Benar atau salah itu bukan halnya. Tetapi ada premis mengatakan Lailatul Qadar boleh jatuh malam pertama. Ada premis mengatakan Lailatul Qadar jatuh 17 Ramadan. Ini pendapat kata Imam Ibn Katsir, Abu Daud yang telah meriwayatkan hadis yang marfu' daripada Ibnu Mas'ud dan juga diriwayatkan dengan mauquf daripada Ibn Mas'ud, Zaid bin Arqam daripada Utsman bin Abi Al-As. Dia kalau dalam disiplin hadis, kalau hadis marfu' ni, hadis yang disandarkan direct kepada Nabi. Sama ada perkataan, perbuatan, pertanyaan, penyataan atau sifat Nabi. Kalau hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Artinya ada pendapat 17 Ramadan. Jadi teruskanlah bersedekah walau beberapa hari pun. Ada pula yang berpandangan jatuhnya Lailatul Qadar pada 21 Ramadan. Dan hadisnya ada. Panjanglah kalau kita nak bacakan. Ada juga yang menyebutkan ianya jatuh pada malam 23 Ramadan. Dan hadisnya begitu panjang sekali. Dan ada juga yang menyebut malam 24 Ramadan. Lailatul Qadri Lailatul Arba'in wa Ishrin. Lailatul Qadar itu malam ke-24. Ini boleh rujuk dalam Musnad At-Tayalisi. Dan pendapat ini yang diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir, Al-Hasan, Qatadah. Ramai lagi. 24. Ada juga yang mengatakan malam 25 Ramadan. Ada yang kata malam 29 Ramadan. Ada yang kata malam last Ramadan. Artinya tidak ada kesepakatan bila. Cuma 27 ni majoriti orang kata 27. Tapi kita tak tahu. Jadi senang cerita, tuan-tuan sedekah je lah. Hari-hari lagi bagus lah. Itu marvelous lah. Hari-hari sedekah itu lagi masuk surga lah.
Jadi jangan semua orang nak tumpu 27. Barangkali tuan-tuan sedekah 21 Ramadan, itu jam dapat Lailatul Qadar. Kita pun tak tahu. Tapi Lailatul Qadar ni nak dapat bukan malam tu terhegeh-hegeh buat ibadat baru dapat. Dah. Dia macam Usain Bolt berlari 100 meter bawah 10 saat itu. Sebab dia lari selama berpuluh-puluh hari. Dia dah beratus-ratus jam dia exercise ataupun dia latihan. Baru dia dapat kejayaan. Artinya kita, kalau malam 27 tu baru nak sedekah, baru nak semayang tarawih 20 rakaat, terlambat. Malam lain kau buat 8, malam tu dia buat 20, tak dapat Lailatul Qadar. Dapat Laila anak Tok Qadar je dapat ya, Lailatul Qadar tak dapat. Persiapan ala qadar, minta Lailatul Qadar, tak pernah sabar. Jadi, terpulanglah pada kita untuk menentukan supaya pahala yang kita dapat sesuai dengan keupayaan kita menjalankan ibadat. Sebenarnya banyak nak dikongsikan, tapi masa kita pun tak begitu mengizinkan. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid yang mengaturkan syarahan pada malam ini. Dan terima kasih kepada para jemaah sekalian walaupun hari kerja sudi datang untuk mendengar celoteh pada malam ini, membicarakan tentang delete dosa dan kita nak tempahkan ataupun nak booking pahala ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taslimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan Ramadan. Hantarkanlah bulan Ramadan kepada kami. Terimalah segala amalan kami di bulan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa hadara fasallimu lana wa sallimna lahu. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wal nashat wa a'izna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Kurniakanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan semayang malam sepanjang Ramadan. Kurniakanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat dalam beribadat. Jauhkanlah kami daripada fitnah dan kemalasan sepanjang bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Selamat menyambut Ramadan. Kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wallahu alam.